Okay, right guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. So kita bertemu lagi di dalam topik Instagram Advanced di mana kita telah pun sampai kepada subtopik 5.10 di mana caranya untuk kita read dan monitor IG Ads performance guys. Okay, right guys. So apabila anda semua telah pun membuat IG Ads, tak kisahlah ni kita boleh cover sekali untuk bahagian Facebook Ads guys. So ini juga mungkin boleh cover bahagian-bahagian iklan yang akan datang. So tapi saya coverkan dahulu untuk Instagram specifically, tapi ini juga boleh dirangkumi oleh Facebook as well. Sebab apa? Sebab ini menggunakan platform Ads Manager di mana anda menggunakan Facebook dan Instagram untuk beriklan di satu platform yang sama iaitu Ads Manager guys. Okay, right. Apabila kita telah pun buat satu iklan guys, contohlah kita ambil contoh satu iklan di Instagram. Lepas daripada tu, lepas beberapa hari contoh, kita start monitor daripada each and every day. Lepas buat iklan ni, lepas 24 jam, esok kita akan tengok dan kita akan buat decision biasanya dalam hari ke-5 atau hari ke-7. Kebiasaannya sebab masa tu baru kita nampak peak performance. Baru kita nampak peak performance. Sebab apa kalau kita run hanya selama 2 ke 3 hari sahaja, kita boleh nampak results. Tapi kita tak akan nampak peak performance sebab chances are boleh jadi iklan tersebut tak perform pada awal-awal. Tapi ianya later on lepas diberi masa lepas daripada 72 jam, which is 3 hari dan ke atas, iklan tersebut akan perform guys. Tapi senario ini berbeza dengan iklan yang betul-betul bagus. Iklan yang sangat-sangat bagus iaitu audiens yang sangat tepat, sangat narrow dan sangat fokus, dan juga placement yang betul, IG story sebagai contoh, dan juga konten yang betul. Konten yang tak menjual, konten yang info sharing, konten yang sangat-sangat ada interest yang tinggi, soalan yang betul dan sebagainya, dan push kepada anda punya Instagram, dan kebanyakannya pada mereka akan membuat tindakan berdasarkan ads tersebut. So apa yang akan jadi guys? Apa yang akan jadi dekat sini adalah iklan anda daripada awal lagi dah nampak results yang bagus. Contoh hari pertama run, dah boleh nampak results yang bagus daripada hari pertama. Guys, ini adalah senario kedua. Bila iklan anda dibuat dengan tepat, anda boleh nampak daripada hari pertama ataupun seawal hari kedua lagi. Tak perlu tunggu hari kelima dan sebagainya guys. Tapi untuk iklan yang kebiasaannya, anda perlu tunggu sehingga hari kelima atau hari ketujuh sebaik-baiknya. Kadang-kadang lagi lama lagi better. Lagi lama lagi better. If you guys remember dalam topik Facebook Advanced, di mana kita lihat pada split test Facebook, Facebook menggalakkan untuk lebih lama. Lebih lama lagi kebarangkalian untuk sukses tu adalah lebih tinggi guys. Okay, so daripada story ni guys, daripada kisah yang terjadi ni, macam mana kita nak tentukan sama ada kita perlu continue ataupun kita perlu stop iklan ni. Kita perlu tambah bajet ataupun tidak. Kita perlu kurangkan bajet ataupun tidak. Kita perlu stop iklan ni dan buat iklan baru ataupun tidak, ataupun perlu tunggu saja. Ada beberapa benda guys, ada beberapa benda yang perlu kita ketahui sebelum kita buat decision sama ada untuk tentukan untuk continue ataupun stop ads guys. Sebelum kita tentukan juga untuk continue atau stop ads, kita perlu ada pemahaman sama ada ads tersebut bagus ataupun tidak guys. Sebab apa? Sebab banyak faktor yang ada dalam ads manager yang membuatkan satu iklan tersebut bagus. Sebagai contoh, kalau anda monitor hanya kepada results, contoh kita ambil traffic, link clicks banyak. Bila link clicks banyak, cost pun murah. Bila link clicks banyak, of course cost akan murah. Sama juga apabila anda menggunakan iklan jenis engagement. Engagement tinggi, cost obviously akan murah. Cost akan murah guys. Remember, bila engagement tinggi, results tinggi, cost akan murah. Reach tinggi, cost akan murah. So apa bajet anda contoh RM10 sehari, bahagikan dengan 100 orang yang klik. Sebagai contoh, cost anda sedemikian. Tapi dengan RM10 dibahagikan dengan 1000 orang yang klik, cost anda akan lagi murah per person That's why cost akan jadi lebih murah guys. So what happen apabila link clicks ataupun results banyak, cost dah murah, results dah bagus, tapi conversion tak ada. Nampak guys, conversion kepada sales tak ada. So something is wrong dekat situ. So kita kena check semula, kita perlu check semula guys. That's why saya beritahu pada pandangan peribadi saya, bukannya kita based on satu metrik semata-mata. Ada beberapa metrik anda boleh lihat dekat bahagian tepi tu dah ada berapa slide dah tu. 1, 2, 3, 4, 5 guys. So ada beberapa metrik yang perlu kita ambil tahu guys. So tanpa masa kita akan go through terus kepada metrik-metrik tersebut. So okay, yang pertama sekali adalah results. So results ni apa benda guys. So result ni adalah apa
objektif kita dan apa yang kita dapat berdasarkan iklan tersebut. Contoh, saya continue dekat bahagian slide yang ketiga iaitu results. Contoh, bila kita ambil traffic, kita akan kira berdasarkan link clicks. Kita ambil reach, kita akan kira berdasarkan reach. Kita ambil engagement, kita akan kira berdasarkan engagement. Kita ambil video views, kita akan kira berdasarkan true play. Dan impressions ni adalah yang ada kepada kesemua jenis iklan, kesemua jenis objektif guys. So maksudnya results dekat sini adalah seperti mana telah saya kongsi sebentar tadi, jika anda buat iklan berbentuk reach-nya adalah tinggi. So anda nampak results dia adalah tinggi. So anda nampak, oh audience suka dengan iklan ni. That's why results dia tinggi. Itu adalah key factor yang pertama. Key factor yang pertama adalah results dia. Kalau daripada awal pun results dia dah kurang, kita jangan ceritalah berkenaan dengan sales. Kita jangan cerita berkenaan dengan conversion rate dan sebagainya. Apabila dia macam funnel guys, dia macam corong. Results dekat atas. Kalau results pun sikit, contoh yang link clicks pun 10 orang ni, macam mana nak dapat bawah tu figure yang besar? Figure atas tu kena besar dahulu guys. So figure atas ni kena paling besar, link clicks punya banyak, reach kena tinggi, engagement kena tinggi dan sebagainya. Bila atas ni dah besar, bawah ni baru dia kecilkan lagi, dan baru dia kecilkan lagi guys. So results, link clicks, reach, engagement, true play, impression ataupun any objektif yang anda buat di Instagram ataupun Facebook Ads perlulah tinggi guys. Sekiranya results anda tinggi, so anda boleh tahu guys, anda boleh nampak, oh iklan ini adalah bagus, sangat-sangat bagus. Tapi mesti ada yang tanya. Okay, results tinggi disebabkan oleh bajet yang tinggi. Contoh, bajet RM10 tak akan pernah sama dengan bajet RM20 sebagai contoh. So dekat sini kita perlu kembali kepada faktor nombor 2 guys. Kita perlu lihat secara apple to apple. Bajet of course yang bajet RM20 akan hit lebih banyak secara logiknya kan. Secara logiknya bajet RM20 akan dapat results yang lebih tinggi. So dia dah tak relevan. So dekat sini kita perlu ambil kira faktor yang kedua iaitu cost. Dekat sini guys, cost. Faktor yang kedua ni cost, kita perlu lihat sama ada cost per results tersebut. So dekat sini So okay right. Okay, saya akan pangkal this one dahulu. Okay, saya akan naikkan kepada atas. Anda akan nampak kat sini ini adalah column results. Ini adalah column results kat sini. So anda akan nampak dekat sini berapa link clicks. So anda akan nampak, so kita akan kira yang ni berapa link clicks ada, lepas tu anda akan lihat dekat sini lagi berapa messaging conversation sekiranya anda buat message. Dan berapa post engagement, dekat sini. Lepas tu ada berapa banyak true play. Nampak true play untuk video views. Ini adalah results yang pertama. Anda boleh lihat dekat bahagian results terus. Exactly. Kebiasaannya setiap ads manager akan keluar bahagian results ni. Sangat mustahil tak ada benda ni. Tapi kalau tak ada, saya akan tunjukkan later on macam mana nak make sure dia ada dekat situ. Okay, right. So right now bahagian kedua kita perlu lihat kepada bahagian cost. Okay. Untuk kita tentukan secara apple to apple comparison macam mana kita nak compare, kita nak buat perbandingan dengan lebih tepat, dengan lebih adil, kita perlu ambil cost. RM10 adalah bajet, RM20 adalah bajet. Tapi kedua-dua ni bila kita come back kepada cost per engagement, mana satu yang lebih murah guys. Tak kisah dia letak bajet RM50 ke RM100 ke, cost per engagement, cost per result tu adalah lebih murah. Okay, right. So nampak kat sini guys, ini adalah cost per results dekat sini. So dekat sini anda boleh lihat guys, cost bagi link click, per link click berapa. So anda boleh lihat juga dekat sini, cost per engagement berapa dan sebagainya guys. So dekat sini ada banyak lagi metrik yang anda boleh lihat guys. So dekat sini anda boleh lihat per engagement berapa, cost dia, cost per true play berapa. So ini adalah penentu juga kepada kejayaan iklan anda. Ini juga adalah merupakan metrik yang patut anda consider guys. Kebiasaannya saya akan guna macam ni. Saya akan lihat kalau results tinggi, lepas tu kebiasaannya cost akan murah. Melainkan results anda tinggi dan bajet anda tinggi, of course cost pun akan higher. So apa, kalau bajet anda kekal RM10, results tinggi, so cost akan murah. Tapi bila results anda tinggi, tapi anda punya results tu sebenarnya adalah sama dengan bajet anda RM10, tapi sebenarnya anda menggunakan bajet RM50, of course cost per results akan jadi higher. Guys, understand clear So maksudnya dekat sini bila saya lihat cost per results ni dah murah, saya dapati apabila cost per results ni dah murah, results pun akan tinggi. Dan bila results akan tinggi, ada kebarangkalian tinggi untuk ke semua audience yang berikan results ni. Sebagai contoh, dalam campaign engagement, audience yang engage,
dalam kempen traffic audience yang tekan klik pada CTA. So apabila kita mempunyai audience yang tinggi, results yang tinggi, kebarangkalian tinggi untuk iklan anda perlu diteruskan kerana bakal memberikan results yang lebih baik ataupun conversion yang lebih baik. Sebab apa? Sebab dia dah dapat results yang bagus. Facebook dah nampak. Okey, iklan anda ni bagus, dapat banyak ni. So dia akan pergi lagi kepada more people. Itu satu. Yang kedua, dengan lebih banyak results, dengan lebih banyak link click, lebih banyak engagement, chances are lebih banyak conversion yang akan terjadi kepada bahagian bawah. Tapi kalau dekat bahagian atas pun dah sikit, susah guys nak convert. So apa contoh? Kita ambil contoh daripada 100 orang yang engage dengan iklan anda, 20% akan beli, 20 orang. Tapi kalau dekat atas tu itself dah 10 orang, 2 orang je akan beli. Guys, nampak beza itu that's why kenapa saya letakkan results ni adalah yang paling utama, diikuti dengan cost per results guys. Okay right guys, kita dah pun clear dengan cost per results. Cost per results adalah yang lebih murah. Berbeza dengan results perlulah tinggi. Semakin tinggi, semakin baik iklan anda. Cost per results pula adalah semakin rendah cost per results, semakin baik iklan anda. Clear guys Okey, metrik yang kedua dalam bahagian cost adalah return on ad spend. Okey right guys, saya tak pasti anda pernah dengar ke tak term ni, tapi saya suka nak highlightkan return on ad spend ni. Saya tak nak beratkan, saya tak nak bebankan anda macam mana Facebook buat pengiraan dan sebagainya. Apa yang saya nak kongsikan dengan anda semua adalah return on ad spend ni menunjukkan sebenarnya sekiranya anda invest RM1, berapakah pulangan yang anda dapat? Nampak guys Sekiranya anda invest RM1, dia akan keluar dalam bentuk macam ni 1.2 bertindih. Lepas tu nombor yang penting, nombor yang sebelah ni yang anda kena fokuskan. Sekiranya 1.2 bertindih 2, ini maksudnya 1:2. Dengan kata lain, setiap RM1 yang anda spend dekat Instagram ataupun Facebook ads, return yang anda akan dapat adalah RM2. Guys, nampak clear Nampak? So, berbaloi ke tidak baloi? Of course berbaloi. Maksudnya dekat sini anda dah pun hit anda dah pun hit anda punya break even. Seperti mana yang telah pun saya kongsikan pada video-video yang lepas, break even adalah tanda aras di mana bisnes anda stagnan, tak untung, tak rugi. Kalau dia keluar 1.1, maksudnya anda tak rugi. Maksudnya anda tak rugi, anda tak untung juga sebenarnya. So ini adalah minimum. Tapi yang paling baik adalah semakin tinggi ROAS, return on ad spend, semakin baik guys semakin baik untuk bisnes anda. Semakin tinggi ROAS, semakin baik bisnes anda. Semakin kurang ROAS, semakin ianya memberikan cash flow yang negatif kepada bisnes anda kerana mempengaruhi kos iklan anda guys Contoh, sekiranya ROAS anda adalah 1.2 bertindih 10, berarti setiap RM1 yang anda spend, anda akan dapat return RM10. Suka tak guys? Menarik kan? Setiap RM1 yang anda spend, anda akan dapat RM10. So anda tahu, anda spend RM100, anda akan dapat RM1000. Anda spend RM1000, anda akan dapat RM10,000. Anda spend RM10,000, anda akan dapat RM100,000. Clear guys Clear macam mana ROAS ni So this is why sebenarnya ROAS ni sangat-sangat penting guys Tapi kat mana nak cari ROAS ni? Sebab by default Ads Manager tak akan keluarkan ROAS ni dekat anda punya iklan. Macam contoh dekat saya, dia dah ada keluar purchase ROAS nampak dekat sini total return on ad spend from purchase. Nampak guys Benda ni penting sekiranya anda ada landing page. Dekat situ dah ada berapa harga sebagainya sekiranya audience purchase melalui link tersebut. So anda dapat kongsikan metrik tersebut dan sebagainya. So benda ni penting mana nak dapat ROAS ni? Dekat sini. Columns, custom. So dekat sini anda boleh pilih kebiasaannya untuk kalau anda lihat pada bahagian Facebook ads saya kongsikan untuk pilih pada bahagian performance and click sahaja. But by now sekarang ni anda dah sampai kepada topik Instagram Advanced which is saya believe anda dah pun ready untuk pergi kepada bahagian ROAS dan sebagainya. So this is why right now saya akan kongsikan macam mana untuk customizekan anda punya Ads Manager untuk dapat lihat iklan, dapat lihat results yang lebih bagus. So tekan saja pada bahagian customize column So tekan saja pada bahagian customize column. Contoh results tadi dah ada results tadi dah ada, cost per results dah ada. So anda boleh nampak dekat situ results dah ada, cost per results dah ada. Yang tak ada apa?
Yang tak ada adalah ROS. Imagine anda punya by default tak ada ROAS. So macam mana nak cari ROS? ROS adalah return on ad spend. So apa yang perlu anda buat adalah just search dekat atas ni. Search sahaja return. Nampak? Bila anda search return, dia akan keluar. Return on ad spend, purchase. Return on ad spend, donation. Jangan ambil donation. Donation ni tak perlu. Unless anda buat iklan untuk non-profit dan sebagainya, so anda boleh pilih donation. Kalau tak, anda boleh pilih bahagian purchase saja. Tapi kalau anda ragu-ragu, pilih juga kedua-duanya pun boleh, tak ada masalah. Tapi bila anda tengok results, nampak dekat sini. Total return on ad spend from donations. Ini yang kita nak. Ini daripada purchase. Purchase daripada customer, guys. Okay, right. So once you guys dah klik dekat sini, anda boleh tekan apply. So once anda tekan apply, guys, dia akan keluar dekat bahagian campaign. Dia akan keluar dekat bahagian campaign. Tapi ada setengah metrik akan keluar dekat bahagian ads. Ada setengah metrik akan keluar dekat bahagian ads, which is saya akan cover lagi lebih detail, guys. So maksudnya dekat sini, sekiranya ROAS anda tinggi, bererti iklan anda membawa keuntungan kepada anda. So ini memberikan lagi satu signal bahawasanya iklan anda perlu diteruskan. Dan bila anda lihat ROAS yang positif, cash flow yang positif, ROAS yang sangat-sangat solid, sangat strong, di sini anda boleh decide untuk tingkatkan bajet iklan anda. Guys, bajet iklan anda, cara nak tingkatkan bajet iklan dengan cara yang betul adalah dengan cara anda stopkan iklan tersebut ataupun anda biarkan saja on. Anda duplicate iklan tersebut, duplicate dekat bahagian campaign. Duplicate dekat bahagian campaign. So tekan dekat sini, tekan duplicate. So dekat duplicate ni, obviously campaign ni akan turn off. Okay, imagine senang lah. Saya terus fix sekarang. Offkan dahulu campaign ni. Lepas tu tekan duplicate. So bila duplicate, campaign ni akan off. Campaign yang baru ni akan off. Dekat campaign yang baru tu, anda naikkan bajet. Anda scale up bajet dekat iklan tersebut. Contohnya daripada RM15, anda boleh letakkan bajet yang anda ingini, guys. Kebiasaannya saya tak akan letakkan 100%. Kebiasaannya maksimum saya akan letakkan 50%. So 50% daripada RM15 adalah RM7.50. So saya akan letakkan iklan yang baru ni bajetnya RM22.50. RM22.50. Sebab apa? Sebab saya nak kongsikan kepada anda semua apa yang saya buat dulu masa mula-mula saya dah nampak pattern macam ni. Saya tak nak anda terus all in masukkan semua. Sebab apa? Sebab sebenarnya ada chances untuk Facebook ataupun Instagram naikkan kos iklan anda apabila anda tiba-tiba naikkan bajet daripada iklan yang sedia ada tanpa duplicate. Sebab apa? Ini memberikan indication terhadap Facebook dan juga Instagram di mana iklan anda sukses. Iklan anda berjaya dan anda dah dapat banyak profit daripada iklan tersebut. Jadi, tak salah untuk mereka naikkan kos iklan untuk mengimbangi potensial tersebut. So that's why guys, sometimes mungkin anda semua pernah rasa bila naikkan bajet iklan, tiba-tiba iklan tu dah jadi tak perform macam dulu. Dah jadi orang kurang engage. Bukan dia jadi orang kurang engage sebab apabila cost per results adalah tinggi, apabila cost per results ni tinggi, contoh anda spendkan RM30 dekat sini, instead of RM10, anda spend RM30. Cost per results ni, instead of satu cost tu adalah 10 sen, tiba-tiba dia jadi 50 sen. Atau dia jadi RM1 sebagai contoh. Daripada instead RM10 bahagi 10 sen, anda dapat apa? 100 RM10 bagi 10 sen yes, anda akan dapat 100 orang. Tapi RM30 bahagi RM1, anda akan dapat 30 orang saja. Nampak guys bezanya sebab cost per results ni dah makin mahal. Sebab Facebook dan Instagram nampak bahawa iklan anda ni untung. Ini memberikan satu information pada Facebook dan Instagram. So mereka akan naikkan kos iklan anda. Ada kebarangkalian untuk perkara ini berlaku dan boleh jadi tak berlaku. Tapi untuk play safe, cara terbaik adalah duplicate sahaja dan adjust kepada bajet tersebut. Ataupun duplicate sahaja di sini. Duplicate di sini. Contoh, anda nak buat juga 100%. Anda rasa 100% lebih better, lebih cepat dapat results daripada naikkan 50%. Contoh, bajet dekat sini RM15. Anda nak naikkan 100% jadi RM30. Anda duplicate sahaja, jadi anda akan ada dua iklan. Dua iklan ini anda runningkan terus. So ini RM15, iklan yang baru pun RM15. So jadilah iklan baru anda RM30. Dia ada dua iklan, 15. So ini still continue macam biasa. Ini baru start. So itu sahaja yang perlu anda buat guys. Ataupun saya akan kongsikanlah dengan lebih lanjut nanti later on macam mana nak buat. Okay, right? So saya akan kongsikan mungkin. Saya rasa saya perlu buat satu bahagian bonus
saya perlu buat satu bahagian bonus content di mana ianya membantu anda untuk tengok secara general. Contoh bonus content ni anda boleh aplikasikan dekat mana-mana platform yang ada advertising. Contohnya dekat Facebook, Instagram, TikTok dan maupun Google sekalipun. Okay, right guys. Okay, so right now bila dah sampai dekat ROS ni, kita akan lihat lagi apa matrik seterusnya. Bila anda dapat ROS yang tinggi, cost per results yang rendah dan juga results yang tinggi, anda dah tahu anda perlu kekalkan. Anda perlu continue iklan tu. Dan bukan saja continue, anda sebenarnya ada option untuk naikkan budget marketing anda, guys. Tapi ada satu lagi metrik yang perlu anda ambil tahu, guys. Dekat bahagian conversion. Ni penting. Ni yang saya beritahu tadi. Sometimes results tinggi, link clicks tinggi dan sebagainya tinggi, tapi conversion rendah. Tapi kebiasaannya apabila ROAS ni dah tinggi, kebiasaannya ini pun akan tinggi. Ni pun akan tinggi. Kebiasaannya sepatutnya ROS ni saya kongsikan last. Sepatutnya apabila saya dah explain semua, saya kongsikan ROS ni last. Tapi sebenarnya ROS ni adalah dia berkaitan dengan cost juga. That's why saya masukkan dekat sini. Sepatutnya ROS ni adalah slide yang terakhir. Dia alone saja ROS ni. Sebab apabila conversion ni dah tinggi, ROAS ni pasti akan tinggi, guys. ROS ni adalah finale lah, senang cerita. ROS ni adalah final. Itu saya just nak clear kan. Tapi dalam slide saya letakkan dekat sini sebab dia masih di bahagian cost. So, okay, right. Dekat bahagian conversion, guys. Dekat bahagian conversion, kita perlu lihat lagi ada dua metrik, iaitu ads quality ranking dan juga conversion rate. Semakin tinggi ads quality ranking ataupun semakin baik, ini menunjukkan chances kebarang kalian akan berlaku lebih banyak conversion. Dekat mana nak tahu ads quality ranking? Nampak guys, dekat sini dia ada tulis ads. Bila dia tulis ads, anda perlu lihat kepada bahagian ads di sini. Okay, right. So, pergi saja kepada bahagian ads. So, dah nampak kat sini ada quality ranking. Okay, kita akan scroll ke kanan. Okay. Kita akan scroll lagi ke kanan dan sebagainya. So, anda akan nampak dekat sini quality ranking. So, nampak dia akan bagi tahu ini adalah based on feedback daripada iklan anda. Iklan anda yang maksudnya feedback dengan menggunakan same audience. Ini maksudnya audience yang akan tentukan benda ni bagus ke tidak. Maksudnya bukan audience tentukan iklan ni bagus, dia akan keluar survey iklan ni bagus tidak. Tak. Maksudnya ialah apabila ada banyak, maksudnya bila anda dapat engagement yang tinggi dan sebagainya. So, Facebook ataupun Instagram akan set anda punya iklan ni berkualiti. Bila iklan dia berkualiti, dia akan letak, mungkin kalau dekat sini dia akan letak average. Average tu adalah biasa. Tapi kalau dia letak above average, itu dah menunjukkan bahawasanya iklan anda ni dah merupakan iklan yang bagus, guys. Engagement rate ranking pun sama juga. Maksudnya expected engagement rate. Contohnya, kalau contoh dia letak average, okay, normal lah. Kalau dia letak above average ataupun excellent dan sebagainya, so itu adalah tanda yang bagus, guys. Conversion rate ranking. Chances ada kebarangkalian, guys. Anda punya iklan dekat sini dapat above average, dekat sini dapat above average, tapi dekat sini dapat average je. Maksudnya iklan anda dah bagus. Anda punya engagement dekat iklan pun tinggi, like, comment, share, video views ke clicks dan sebagainya tinggi. Tapi mereka tak convert. So mungkin disebabkan oleh iklan tersebut mungkin menjual. Iklan tersebut mungkin tak ada clear CTA, call to action dan sebagainya. Mungkin flow selepas tu tak cukup strong, menyebabkan conversion rate ni drop kepada average. Tapi ketiga-tiga ni, bila saya tulis dekat sini ads quality ranking ni, maksudnya saya pergi kepada bahagian ni ads ranking lah. Saya takut nanti anda terkeliru. Anda akan tengok kepada quality ranking saja. So saya letakkan ads ranking. Okay, ads ranking ni maksudnya ketiga-tiga ni. Sekiranya ketiga-tiga ni dah bagus, so chances iklan anda tu dah cukup bagus. So anda tak perlu stopkan. Jangan stopkan iklan yang bagus, guys. So kira dekat sini anda lihat semua kepada bahagian yang kedua, iaitu conversion rate, guys. Okay, dekat sini conversion rate. So ini adalah conversion rate ranking. So anda perlu lihat dekat situ, guys. Itu adalah ni pun dah ada ROS. So conversion rate dia menunjukkan berapa banyak orang yang convert menjadi purchaser daripada iklan anda, ataupun tak semestinya menjadi purchaser. Dia dah convert menjadi semakin funnel anda yang ke bawah, guys. Mungkin mereka dah link masuk ke dalam anda punya website dan sebagainya, guys. So itu adalah untuk kita lihat bagaimana conversion rate. Sekiranya conversion rate tersebut 1 ke 3%, ini yang diletakkan oleh status dunia lah. Maksudnya diletakkan oleh pakar-pakar yang expert di dalam media sosial. So mereka beritahu conversion rate yang paling cantik adalah lebih daripada 3%. Tapi beyond 3% tu adalah lebih better. 3% ni dah cukup baik dah sebenarnya. 3% tu dah cukup baik dah, sangat-sangat baik dan sebagainya. Even
Kalau dapat lebih daripada 1.5, saya personally saya rasa kalau dapat 2% pun dah cukup baik dah. Conversion rate dapat 2% pun dah cukup baik guys. So anda perlu lihat dekat situ conversion rate. So okay right guys. Clear Untuk bahagian ketiga-tiga ni anda perlu lihat anda perlu lihat 3 metrik apabila anda lihat kepada bahagian results yang tinggi, untuk bahagian cost per results yang rendah, dan juga ads ranking yang tinggi, dan juga conversion rate yang tinggi. Apabila yang ni tinggi, cost per results rendah dan juga conversion tinggi, automatically anda punya return on ad spend akan tinggi guys. So apabila anda dah dapat ke semua metrik ni, anda boleh tentukan untuk continue saja iklan anda, dan mungkin untuk scale up budget seperti mana yang telah pun saya kongsikan sebentar tadi, anda boleh naikkan budget marketing anda guys. Tapi macam mana kalau iklan tersebut tak bagus? Kalau iklan tersebut tak bagus dari segi salah satu daripada ketiga-tiga ni, apa yang perlu anda buat ialah lihat semula kepada 3 bahagian elemen utama yang biasanya saya kongsikan. Lihat semula kepada bahagian audience setting, adakah anda target kepada audience yang betul? Lihat semula kepada bahagian video ataupun materials yang anda gunakan, gambar dan sebagainya, adakah anda menggunakan masalah yang betul? Adakah video anda menyampaikan mesej yang jelas, ataupun strategi anda, flow anda tu adalah betul? Adakah anda punya video tersebut memancing orang untuk tekan button learn more atau pergi kepada anda punya Instagram account guys. Nampak guys adakah apabila mereka sampai di Instagram account anda, mereka tertarik dengan bio anda dan sebagainya. So check semula dekat situ. Dan yang ketiga sekali, sekiranya anda ada menggunakan copywriting, check semula copywriting anda. Adakah ianya terlalu berjela-jela, especially di Instagram? Adakah anda terlalu menyentuh sangat benda yang tak perlu? Adakah anda telah membuatkan audience tersebut rasa iklan anda ni sama saja seperti iklan-iklan yang lain? So anda perlu check semula, ubah semula ketiga-tiga tersebut, tak perlu ubah benda lain, ubah 3 benda tersebut. So nescaya insya-Allah iklan anda akan dapat results yang sangat-sangat bagus guys. Kebiasaannya results yang bagus ni apabila anda menggunakan audience yang betul ditambah dengan setting yang betul. Kebiasaannya ia akan dapat results yang bagus. Ini akan dapat results yang bagus. Tapi untuk bahagian conversion dengan ads ranking ni, materials anda perlulah bagus. Materials anda perlulah bagus. Maksudnya kalau anda dapat results yang tinggi, anda dah tahu anda target audience yang tepat. Audience yang ada masalah tersebut, anda tahu mereka dah pun merupakan audience yang tepat. Anda dah letakkan audience yang betul. Anda dah target iklan itu sampai pada audience yang ada masalah tersebut. Audience yang dah tepat, dah betul dah. Audience itu memang dah betul. Tapi malangnya, 1000 kali sayang, anda punya iklan tak berjaya membuat mereka untuk engage dengan anda. Seperti mana telah pun saya kongsikan, IG story ataupun iklan di Instagram fokusnya adalah lebih untuk membuatkan mereka engage dengan anda. Dan lepas daripada next step ialah supaya mereka pergi kepada anda punya profile, di mana dekat situ adalah lubuk segala apa yang mereka nak guys. Itulah dia punya tips dia. Bila mana result dekat sini dah bagus, tapi dekat sini ads ranking tak okey. Dekat sini conversion rate pun drop. So anda tahu masalahnya bukan dekat audience, masalahnya dekat anda punya bahagian media dan anda punya bahagian copywriting ataupun message yang ada dalam benda tersebut. Sekiranya anda dah buat benda tu, so dekat sini ads ranking, Instagram dengan ads manager dah tentukan, oh bagus, anda punya iklan ni bagus, audience suka engage dan sebagainya, tapi masih tak ada conversion, masih tak ada purchase dan sebagainya. So anda perlu lihat semula pada bahagian anda punya Instagram. Lihat semula pada bahagian Instagram profile anda, betul ke? Anda punya ayat-ayat dekat bio tu betul ke apa yang anda buat? Anda punya IG story highlight susunan dia betul ke? Anda punya konten yang anda janjikan dekat audience sebagai contoh. Okey, right? Untuk tahu masalah ni, bagaimana caranya kami selesaikan masalah ini dengan cara yang paling mudah, just pergi kepada Instagram kami dan lihat saja pada bahagian update video yang terkini. Anda janji macam tu. Kita janji macam tu, termasuk saya. Kita janji macam tu. Tapi bila audience buka dekat situ, masalah tu tak solve kat situ. Mereka tak jumpa penyelesaian, ataupun seperti mana yang saya kongsikan, kita tak letakkan testimonial ataupun review daripada pengguna dekat hujung, membuatkan audience masih lagi tak percaya. Masih lagi. So apa yang dia akan buat ialah, nantilah. Dia tak rasa sekarang, ataupun mungkin CTA anda tak clear. Mungkin CTA anda tak bagi tahu yang sebenarnya okey, it's okay kalau puan tak beli pun tak apa, tapi nanti kalau kata puan tak beli pada jam 5 petang nanti, kalau kata saya terlupa untuk follow up puan, so puan jangan lupa untuk berikan puan punya keputusan dekat saya. Ni contoh kalau you guys dah pun WhatsApp dekat dia lah dan sebagainya. So sebab apa? Sebab promotion tamat 5 petang ni dan saya takut saya terlupa nak follow up puan.
So puan update je bila-bila puan nak beli, tapi as long as sebelum 5 petang. So maksudnya kita dah bagi dekat dia scarcity. Kita dah bagi dekat dia satu sebab kenapa dia kena bertindak sekarang. Itu pun boleh jadi satu sebab kenapa conversion rate anda tak tinggi seperti yang lain-lain, seperti metrik ini, seperti metrik results dan seperti metrik ads ranking. Ads ranking dah bagus. Anda punya iklan dah bagus, video anda dah bagus, message anda dah clear. Bila masuk dekat profile Instagram, dia kat situ tak bagus. This is why sebenarnya pada awalnya saya sangat-sangat suka untuk kita increasekan, untuk kita leveragekan lagi bagaimana caranya untuk kita kukuhkan kita punya account asas kita, guys. So seperti mana telah pun saya kongsikan, that's why sebenarnya saya minta anda semua follow step by step. Apabila anda dah buat pada bahagian Instagram, ikut satu persatu yang ada dalam tu. Anda lihat pada subtopik contoh 4.2, anda terus implement 4.2. Anda lihat pada bahagian 4.3, anda terus implement 4.3. Anda lihat pada bahagian 4.4, anda terus implement 4.4 dan sebagainya, guys. So by this time anda dah pun buat, anda dah pun follow dan anda dah pun buat, guys. So apa yang jadi ialah dekat sini anda dah nampak kenapa kita perlu strengthenkan kita punya profile dan sebagainya, guys. So by this time insya-Allah anda pasti takkan ada masalah sebegini pula, masalah seperti mana yang dihadapi oleh advertiser di luar sana, guys. So okay, right guys, clear Okay, right guys. So thank you so much. So finally, sebab apa? Sebab anda dah pun tonton ke semua topik daripada topik 1 sehinggalah ke topik 5, iaitu daripada Facebook asas hinggalah ke Instagram asas. By this time kita telah cover ke semua knowledge yang ada di dalam Facebook. Sorry, tak ke semua lah. Maksudnya ialah saya tak naklah claim yang saya dah cover ke semua. Tapi saya dah boleh kongsikan sebenarnya ini adalah apa yang anda perlukan. Anda mungkin boleh belajar lebih banyak lagi, boleh belajar itu, ini dan sebagainya. So in the end of the day, apa yang anda perlu buat, apa yang customer anda nak adalah tak semua. Apa yang customer anda nak adalah bukanlah benda yang terlalu complicated. It's all back kepada 3 tadi saja. Kepada audience setting, kepada media, kepada copywriting sekiranya ada, guys. So okay, kita dah pun cover pada bahagian Facebook, asas advance, Messenger dan juga Instagram asas dan juga advance, guys. So dekat sini kita boleh lihat sebenarnya dengan menggunakan Facebook dan Instagram saja, anda dah pun boleh, Facebook, Messenger dan Instagram saja, anda dah pun boleh generate income yang sangat-sangat banyak. Mungkin dengan kata lain, tak menang tangan nak handle sales. Tak menang tangan nak handle sales dan PM. This is why sebenarnya anda perlukan satu landing page sekiranya anda belum ada lagi, guys. Dan juga, guys, so mungkin ada di antara anda bila sampai ke stage ni anda dah mula tinggalkan Facebook. Sebab apa? Sebab anda nampak potential di Instagram adalah sangat-sangat tinggi dan lebih mudah daripada nak manage dekat Facebook. Gameplay dekat Instagram adalah lebih clear, lebih direct. Sebab tu ianya lebih mudah. So mungkin anda semua akan rasa benda yang apa yang saya tengah cakap sebentar tadi. So if anda rasa sedemikian, boleh, tak ada masalah, guys. Anda boleh leveragekan more kepada Instagram. Anda boleh leveragekan more kepada Instagram. Contoh di Facebook anda gunakan untuk konten-konten yang lebih kepada free content. Tapi untuk Instagram anda leveragekan more untuk ads. Maknanya bajet iklan anda dah berubah. Contohnya anda letakkan bajet iklan anda RM50 sehari. Instead of RM25 di Facebook, RM25 di Instagram, anda pecahkan mungkin RM35 di Instagram, RM15 di Facebook. Anda boleh buat sebab Instagram punya flow right now anda dah boleh nampak. Instagram punya flow ada lebih simple. Lebih simple daripada Facebook. Tapi kenapa saya kongsikan Facebook dulu? Sebab itu adalah asas kepada Facebook Ads, guys. Platform Facebook itu sendiri. So right now, guys, kita dah pun clear kepada ke semua subtopik dan topik yang telah pun saya kongsikan dalam sehingga ke chapter 5, topik 5 ini, guys. So seperti mana telah pun saya kongsikan, saya harap anda lepas tonton setiap satu video terus laksanakan, terus buat actions. Kalau tak, anda takkan dapat results ni, guys. Saya dah kongsikan macam mana step by step technical. Saya dah kongsikan best tips macam mana. Saya dah kongsikan juga strategi macam mana untuk anda lakukannya, guys. So terus buat, jangan simpan, jangan tunggu masa lagi, guys. Sebab apa? Sebab right now pun dah nak dekat raya. Yang paling penting tahun ni kita kena ada hasrat kita nak raya dengan suasana yang berbeza. Contohnya dah tak ada pandemik, kita pulang ke kampung sebagai contoh, sebagai orang yang dah berjaya. Ada results yang kita boleh bagi, ada benda yang kita boleh buat perubahan ketika raya pada tahun ni. Itu yang saya paling suka. Antara motivation yang saya suka berikan adalah ingat raya. Bila anda ingat raya, anda akan nampak kemeriahan yang ada, anda akan nampak benefit yang anda ada apabila bisnes anda berjaya, guys. Okay, right? Clear?
So kita akan tamatkan dahulu di sini, kita akan tamatkan ini secara rasmi telah pun menjadi pengakhiran kepada topik Instagram Advance yang merupakan topik yang kelima. So video yang akan datang kita akan fokus dan teruskan kepada topik yang keenam iaitu TikTok guys. Okay right. So TikTok ni adalah satu platform yang masih baru kalau compare dengan platform yang lain. So nantikanlah kita akan fokuskan kepada TikTok pula di dalam topik yang akan datang. Kita dah pun siapkan semua modul dan sebagainya untuk anda teruskan untuk tonton sahaja dan terus buat guys. Dia bukan tontonnya, terus tonton dan juga buat guys. So kita tamatkan dahulu di sini dan kita akan fokuskan ke dalam next video. Di sini saya mendoakan anda semua supaya dimurahkan rezeki, diberkati oleh Allah dan sebagainya, dan juga setiap bisnes yang anda lakukan, setiap iklan yang anda lakukan diberkati dan dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan guys. Guys, remember if anda dah lakukan step by step anda dah ikut strategi saya, dan sekiranya anda masih stuck guys, cuba tonton semula video-video yang telah pun saya kongsikan. Sekiranya anda masih tak jumpa solution, seperti biasa head up saja pada bahagian Facebook group support dan anda terus lontarkan soalan anda di bahagian ruangan pin post di mana insyaAllah saya akan cuba reply ataupun memberi feedback dalam bentuk video sekiranya perlu ataupun dalam bentuk live sekiranya perlu, secepat yang mungkin supaya anda tak ada any delay guys. So saya akan berikan support kepada anda insyaAllah sehabis baik yang saya boleh guys. So kita stop dahulu di sini dan kita akan jumpa di dalam next topik iaitu topik TikTok guys.